pasca Belanjawan 2024 ini kita akan meneliti perkara-perkara ataupun intipati-intipati yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Dan untuk ruangan ketika ini kita akan berbicara bagaimana peruntukan tersebut akan menjadi satu impak yang besar kepada MOSTI ataupun Kementerian Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi, dan bagaimana ianya akan memberi satu hala tuju baharu khususnya dalam kecerdasan buatan. AI banyak sebenarnya potensi dan bagaimana cara untuk kita menggunakan teknologi terbaru ini. Bersama kami pagi ini, selamat datang yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha dalam Division Pembangunan Teknologi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Terima kasih Datuk sempat meluangkan masa bersama kami. Kalau cerita tentang AI ini memang potensi dia itu begitu meluas, tapi bagaimana untuk kita pergunakan dia dengan sebaik mungkin. Di sinilah MOSTI dan Pesuruhjaya Tinggi British di Malaysia akan menganjurkan acara yang berlangsung 17 dan 18 Oktober esok sebenarnya. Datuk, ya, mungkin Datuk boleh berikan sedikit gambaran tentang persidangan ini. Terima kasih Menawar Zaleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti mana yang kita semua hadapi sekarang ni dalam urusan-urusan seharian, sama ada kita individu ataupun perniagaan, malahan kerajaan sendiri, AI ini sudah semakin berada di merata-rata lah di semua tempat dan segenap aktiviti kita. Jadi menyedari kepentingan di mana dia akan mempengaruhi kehidupan seharian kita ni, Pesuruhjaya Tinggi British bersama-sama dengan MOSTI menganjurkan satu persidangan yang khusus mengenai kecerdasan buatan inilah. Sama ada kita boleh belajar daripada banyak perubahan trend yang sekarang ini sedang berlaku di seantero dunia lah. Di UK contohnya, dia sudah ada satu bentuk dikatakan sebagai persediaan, dan ada satu institusi yang khusus, Alan Turing Institute ni namanya, yang memberikan tumpuan kepada pembangunan AI, use case ataupun kes-kes gunaan, malahan melihat sama ada perlu atau tidak mengawal inovasi AI dan sebagainya lah. Juga berlaku di merata dunia lah. Jadi kita bersama-sama dengan Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia ni menganjurkan persidangan ini pada 17 dan 18 Oktober nanti di Connection Bangsa nanti. Dan ini untuk kita pastikan semua pihak yang terlibatlah dalam menggunakan AI ini, membangun, mengawal selia contohnya, sama ada daripada kerajaan, industri, pihak swasta, akademik, malahan masyarakat umum, NGO juga akan berada dalam persidangan yang penting inilah. Okey, ini satu persidangan yang sangat penting melihat kepada impaknya kepada sosioekonomi negara. Ialah teknologi AI ini satu teknologi tumpuan kita pada ketika ini dalam kita menempani dunia digitalisasi. Dan sudah pastinya juga bagaimana untuk kita memberikan gambaran ialah peranan daripada pihak MOSTI sendiri untuk mengadaptasikan teknologi AI ini dalam kehidupan seharian, khususnya yang membawa impak kepada kemajuan negara. Kita sudah ada satu plan plan hala tuju lah, dipanggil roadmap berkenaan kecerdasan buatan yang kita keluarkan atau kita launch pada tahun 2020 2021 sehingga tahun 2025, di mana pelan tindakan ini memberikan tindakan-tindakan yang perlu kita ambil, fokusnya bidang-bidang tumpuan sama ada pembangunan kawasan dan juga prinsip yang bertanggungjawab untuk membangunkan AI ini. Dan pelan tindakan ini kita bangunkan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan lain lah, untuk kita ketengahkan banyak kes-kes gunaan. Contohnya dalam yang penting lah, yang boleh kita sebutkan sektor dalam kesihatan contohnya, dalam pendidikan. Bila disebut pendidikan ni orang teringat, oh ni ada ChatGPT ke, macam mana kita boleh tulis kita punya tesis sendiri kan. Macam-macam. Tapi sebenarnya mungkin ada banyak dipanggil faedah daripada AI ini. Sebab dalam pelan hala tuju yang kita bangunkan itu, setiap 1% expenditure dalam bentuk pembangunan AI ini, sumbangan kepada GDP itu adalah hampir juga banyak. Dia akan berikan kemudahan kepada pihak industri untuk melihat apakah yang sepatutnya dia buat, mana pasaran atau market yang dia nak pergi, contohnya kalau dia buat perniagaan lah. Jadi banyak kepentingan AI ni, kebaikan dia lah. Tapi ialah kita juga setiap satu teknologi yang macam kita pernah hadapi sebelum ini kan, dalam industri revolusi perindustrian ketiga, kedua dan sebagainya, malah revolusi perindustrian keempat ini ada juga banyak cabarannya lah. Tapi yang itu yang kita perlu sama-sama tangani lah. Sejak
mula IR 4.0 ini mula diperkatakan, dibincangkan dan dikembangkan, apa potensi dan juga laluannya, muncul juga kerisauan, Datuk, ya, tentang pekerjaan-pekerjaan yang bakal digantikan oleh teknologi. Ada yang katakan kadang pengacara pun nanti digantikan dengan maya juga. Jadi bagaimana sebenarnya, bukan malah ada senarai pekerjaan yang bakal digantikan dengan mesin katanya. Pihak Musti yang berdepan dengan ialah topik-topik dan juga perihal teknologi inovasi ini, bagaimana perspektif ini dapat barangkali diubah supaya menjadi peluang bukan suatu ketakutan? Antara matlamat ataupun sasaran di bawah pelan tindak hala 7 AI ini dan juga pembangunan sumber manusia dalam bidang-bidang berkemahiran tinggi kita ni, kita ada sasaran untuk mewujudkan 10,000 pengekut. Pengekut bahasa Melayu lah, tapi coders lah. 10,000 coders menjelang tahun 2025 nanti. Kita sekarang ada lebih kurang 1,000 lah, lebih kurang macam itulah. Dan apa yang kita sasarkan sekarang adalah apa yang dipanggil melatih semula, mendapatkan kemahiran baru. Kerana apabila kita boleh membangunkan kes-kes gunaan AI daripada coders kita ni, maknanya kita boleh bangunkan apa yang kita perlukan dengan manfaat untuk kita sendiri. Betul. Jadi yang kita risau selama ini sama ada akan hilang pekerjaan. Mana-mana revolusi penulisan sebelum ini, bila ada komputer dan convergence of digital dengan biological kan, adalah pekerjaan yang dulu pasang bulb pun boleh dapat kemahiran untuk buat wiring, pasang bulb semua banyak. Sekarang ni sudah ada kemahiran-kemahiran lain yang menggantikan keperluan-keperluan tersebut dulu. Juga akan datang perkara yang sama juga, cycle ini akan berlaku lah dengan penambahbaikan dari segi teknologi dan pengetahuan manusia. Kemahiran-kemahiran baru akan diwujudkan dan perlu juga perlu ada peluang pekerjaan ataupun tenaga kerja yang sedemikian akan diwujudkan, insyaAllah. Apa yang ditekankan oleh Datuk tadi adalah berkenaan upskilling dan juga reskilling, khususnya untuk kita ialah menilai keadaan pasaran kerja semasa ini bersesuaian dengan situasi semasa dunia digitalisasi. Dan seperti yang kita sedia maklum, di sebalik kemajuan teknologi AI ini, sama seperti teknologi-teknologi yang lain sebelum ini, pasti ada kelompok individu yang tidak bertanggungjawab, yang menyalahgunakan teknologi AI ini. Jadi bagaimana peranan daripada pihak Musti sendiri untuk aspek keselamatan dan juga untuk pengawal seliaan perkara ini, Tuan? Perkara yang kita lihat sekarang adalah untuk menggalakkan lagi, meningkatkan kesedaran penggunaan AI. Jadi tapi dalam masa yang sama kita perlu adalah garis panduan, kita katakan sebagai kod etika lah ya. Ini yang kita tumpukan sekarang kerana kita hendak menggalakkan inovasi dalam bidang AI ini, kes-kes gunaan yang memberi manfaat. Tapi kita nak perkenalkan dan kita telah ada pun prinsip-prinsip bertanggungjawab penggunaan AI yang ada dalam Pelan Hala 7. Ada 7 prinsip, termasuklah trustworthiness, kepercayaan, accountability itu penting, inclusivity, itu antara 7 prinsip yang kita telah ada dan kita sedang bangunkan, insya-Allah menjelang awal tahun depan kita akan keluarkan garis panduan ini dan kod etika inilah. Selepas itu kita juga sedang melihat, mengkaji dengan lebih baik dan mendalam lagi ada atau tidak keperluan untuk kawal selia. Walaupun kita tahu, kita dengar pada Jun tahun ini Parlimen Eropah telah meluluskan satu bentuk kawalan berbawah akta untuk mengawal AI. China juga, negara China juga pada bulan Ogos tak silap saya. Tapi kita lihat dululah bagaimana kita hendak memastikan penggunaan dan pembangunan lebih bertanggungjawab ini kita tanamkan dalam negara kita di kalangan masyarakat dan pengguna. Bercakap tentang penyelenggaraan ataupun pemantauan ni, Datuk, apakah Musti juga akan bekerjasama dengan KKD misalnya, MCMC untuk memastikan ini dapat dilakukan dengan lebih spesifik lagi? Pemantauan ataupun pengawasilian dari segi, contohnya kalau kita sebut berkenaan dengan sistem cyber security sekarang ni ataupun pemalsuan dan sebagainya, itu di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi dan Digital, Cyber Security, MCMC. Kita berurusi pembangunan teknologi, bekerjasama rapat dalam mengenal pasti teknologi yang boleh membantu, contohnya untuk meningkatkan keselamatan cyber contohnya. Bagaimana kita menggunakan data raya, big data ni dengan baik dan berkesan dalam bidang kesihatan contohnya. Kita tidak hendak apabila maklumat peribadi kita, maklumat yang berkaitan kesihatan kita dapat diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi kerjasama rapat antara
MOSTI dan juga KKD di bawah agensi-agensi masing-masing. Contohnya kami di MIMOS dan juga pelbagai agensi pendidikan bersama dengan MDEC dan juga Cyber Security Malaysia MCMC sentiasa melihat perkara-perkara ini bersama-sama. Okey, Datuk, saya juga ingin menyentuh apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini dalam pembentangan Belanjawan 2024, iaitu berkenaan penubuhan fakulti AI yang pertama di Malaysia yang akan dipertanggungjawabkan di bawah Universiti Teknologi Malaysia dengan peruntukan 20 juta. Jadi pandangan Datuk sendiri berkenaan perkara ini, bagaimana ia mampu memperkasakan lagi teknologi AI di negara kita, Datuk? Ya, betul. Ini adalah langkah yang amat tepat kerana Universiti Teknologi Malaysia dan kami memang membangunkan pelantikan ini adalah sebenarnya dengan UTM sebenarnya. AI MOSTI dengan UTM memang kita bangunkan bersama. Dan mereka ialah kata panggil rakan strategik membangunkan pelantikan ini, pelan hala 7 ini. Dan UTM adalah antara institusi terulung dalam AI. Sebelum ini dia ada Center of AI and Robotics, CARO, Cairo. Dan banyak kemajuan-kemajuan dalam AI yang boleh kita saksikan nanti masa persidangan ini, yang mereka akan tunjukkan skill kepakaran yang ada di peringkat tenaga pengajar dan pelajar-pelajar di sana. Penting seperti yang disebutkan tadi, bagaimana kita hendak mewujudkan kemahiran-kemahiran baru, menghasilkan kode sepengekod yang ramai tadi disebutkan, dan kaedah-kaedah untuk kenal pasti dari segi aspek keselamatan ataupun cyber security tadi. Dan fakulti sedemikian ataupun center yang sedemikian amat boleh memainkan peranan yang begitu baik dalam aspek-aspek yang saya sebutkan tadi lah. Bagaimana Datuk lihat outcome ataupun hasil daripada persidangan ini dapat memberikan satu landscape yang lebih besar untuk penggunaan AI di negara kita khasnya? Persidangan ini bersifat kolaborasi antarabangsa dengan Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom atau British di Malaysia. Ada ramai beberapa tenaga-tenaga pakar daripada Singapura, China malahan, daripada Thailand dan juga Malaysia bersama United Kingdom akan berkongsi kaedah-kaedah terkini yang ada, pengetahuan terbaru dalam aspek AI ini, sama ada dari aspek regulatorinya ataupun kes-kes gunaannya. Dalam persidangan ini kita ada tumpuan kepada bidang pertanian dan juga kesihatan. Dalam pertanian contohnya kegunaan AI untuk mengetahui sama ada keadaan tanah untuk sesuai atau tidak untuk ditanam. AI boleh tahu lah, tengok menggunakan satellite image, dia boleh memberikan kita nasihat ataupun panduan sama ada tanah tersebut berasid ke, banyak sangat sulfur ke, macam-macam. Sebab dia ada algoritma yang boleh menterjemahkan image yang didapatkan daripada satellite itu. Jadi AI dalam bidang dalam pertanian ini penting dan untuk membantu produktiviti ditingkatkan nanti, insya-Allah. Banyak dan pasti teknologi AI ini memberi impak dan juga manfaat yang cukup besar kepada semua bidang seperti yang Datuk nyatakan tadi, bidang pertanian, dan juga kita melihat bagaimana teknologi AI di dalam negara kita ini mampu membawa Malaysia terkehadapan berbanding dengan negara-negara di rantau ASEAN ini, dan bagaimana dengan pembangunan, penyidikan dan juga pengkomersialan teknologi AI ini mampu meletakkan kita pada satu tahap yang baik dalam indeks inovasi global untuk tahun hadapan, Datuk. Ya, betul. Indeks inovasi global kita telah ada daripada 7 daripada 9 parameter yang memberikan GII tadi sebut, kita ada peningkatan. Cuma dari segi kedudukan rankingnya kita masih 36, tapi itu kedudukan yang baik. Dan indeks ada juga indeks kesediaan AI ni sebenarnya, dan kita berada dalam kedudukan yang bawah 30 sebenarnya, top 30 in the world. Dan di Asia Tenggara ini kita antara yang terbaik jugalah dalam memastikan kesediaan dari segi infrastruktur, dari segi kemahiran dan sebagainya, kita adalah baik. Dan apabila kita ada kesemua infrastruktur, kemudahan tenaga pengajar dan juga komitmen negara, maka kita akan dapat insya-Allah menarik minat syarikat berteknologi tinggi, syarikat yang ingin melabur contohnya dalam keadaan di mana mereka perlukan teknologi yang boleh disokong oleh tenaga pakar dan juga infrastruktur yang baik, kita boleh sediakan perkara tersebut. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Kita doakan yang terbaik untuk penganjuran konferens ataupun persidangan ini, dan kita nantikan apa antara hasilnya boleh dibaca oleh masyarakat nanti setelah habis. Okey, open. Terima kasih Datuk. Yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Razman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI.